Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang. Okey. Hari ini live saya akan membincangkan isu politik semasa spesifik kepada masih lagi ya, seperti semalam, kedudukan Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang. Tapi hari ini saya akan masuk kepada satu perspektif baru, dan perspektif ini melibatkan perkembangan semasa, melibatkan parti-parti pembangkang. Baik, saya dah beritahu bahawa sekiranya belanjawan tidak diluluskan, ataupun belanjawan diluluskan, minta maaf ya, pada 15 hari bulan Disember, satu perubahan besar akan berlaku dalam lanskap politik negara, khususnya melibatkan pembangkang, dan keputusan-keputusan penting akan dibuat. Baik, jadi untuk tujuan live ini, mula-mula saya hendak walaupun saudara-saudari yang dah lama ikut saya dah tahu, tetapi saya masih akan menjelaskan sejelas-jelas mungkin, okey, bahawa saya mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya, kalau tak jelas, hari ini dah jelas. Okey, baik. Saya juga, nombor dua ya, saya juga menolak sebarang bentuk kerjasama melibatkan mana-mana pihak. Ya, tak kira pembangkang, tak kira blok kerajaan, mana-mana pihak dengan pemimpin-pemimpin bermasalah dari UMNO, khususnya Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, ya, Datuk Seri Bong Mokhtar, walaupun yang dah dibebaskan baru-baru ni oleh mahkamah dalam keadaan yang pada hemat saya mencurigakan. Tapi kesemua pemimpin ni yang dalam tim A, saya tolak. Saya juga menolak sebarang bentuk kerjasama melibatkan mana-mana ahli parlimen dengan Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman dan 2-3 orang lain termasuk Zahid Muhammad Arif, ya, yang semuanya terlibat dalam komplot langkah Sheraton. Okey, so itu saya nak jelaskan supaya tidak ada timbul keraguan lagi. Okey, dengan penjelasan ini, maka saya ingin memberitahu kepada anda bahawa ada sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim takut untuk beredar daripada kedudukannya sebagai ketua pembangkang. Jadi saudara-saudari lihat, DAP dengan amanah ini, dia dah lama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mereka telah melalui penipuan demi penipuan demi penipuan oleh Anwar, berhubung dakwaan kononnya Anwar ada sokongan majoriti. Yang terakhir 2 kali ini menjaja siap dengan ada penjajaan nama yang di-Pertuan Agong. Yang pertama dilakukan oleh Anwar secara terus menerusi satu sidang media di mana beliau telah memberitahu bahawa dia ada satu majoriti cukup meyakinkan, dan majoriti ini besar, hampir 2/3, di mana kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan tumbang. Okey, so itu telah diberitahu, tetapi saya memberitahu kepada anda awal-awal lagi bahawa perkara itu tidak akan jadi, dan sememangnya kita dah lihat tidak menjadi. So ini helah lama Anwar untuk meyakinkan ahli parlimen yang masih belum bersamanya untuk cepat-cepat tanda tangan surat akuan bersumpah supaya dia benar-benar mendapat sokongan majoriti. Tetapi ahli-ahli parlimen dah tahu penipuan Anwar ni. Okey, dan mereka tidak akan ditipu lagi. Tetapi malangnya bagi DAP dan Anwar Amanah ini, mereka oleh kerana rapat dengan Anwar, jadi kadang-kadang boleh tertipu juga, sebab mereka menaruh keyakinan, sebab cara Anwar bercakap, cara dia berkelentong dalam mesyuarat-mesyuarat kepimpinan Pakatan Harapan menyebabkan mereka yakin, oh kali ini memang benar dia sudah dapat. Dan yang terakhir, sebelum undian belanjawan ketiga, ada ura-ura ditimbulkan dalam jaringan portal pro Anwar, kononnya Anwar dah dapat sokongan majoriti dan Anwar akan jumpa yang di-Pertuan Agong. Dan sekali lagi saya memberitahu, benda ni tidak benar. Dan kita dah lihat pada hari pengundian belanjawan 2021 selepas bacaan ketiga, kita lihat majoriti Anwar tidak muncul.
Jadi itu menunjukkan penipuan Anwar yang sebenar. Okey. So hari ini saya nak jelaskan satu perspektif. Sebenarnya bukannya ahli parlimen 25 atau 26 dalam UMNO tu, tim B tu bukannya menyokong Mahathir. Mereka menyokong Mahathir. Mereka menyokong gandingan Tengku Razali dengan Mahathir. Kebimbangan ahli-ahli parlimen ini, termasuk juga beberapa ahli parlimen daripada PPBM, termasuk juga ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak, adalah seandainya mereka menyokong gandingan ini, okey, memang kerajaan pimpinan Muhyiddin akan tumbang. Okey, memang akan tumbang. Cukup, majoritinya cukup. Tapi masalahnya Anwar masih akan ada lagi dalam formula pembangkang. Mereka tidak inginkan Anwar. Jadi kalau kita lihat segala usaha pihak pembangkang untuk menerajui negara, untuk mengambil alih tampuk kepimpinan negara, segala masalah berkisar di sekitar Anwar Ibrahim. Dan Anwar dah jelas gagal berkali-kali. Jelas memperdaya DAP dan Amanah dan pembangkang berkali-kali. Jelas berpuak, menimbulkan puak-puak dalam pembangkang berkali-kali. Secara dan beliaulah punca segala usaha ahli-ahli parlimen blok pembangkang untuk bekerjasama dengan ahli-ahli parlimen dari blok kerajaan yang bukannya bersama Najib dan Zahid, gagal. Ya. Jadi sahlah. Okey. Anwar kena berundur sebagai ketua pembangkang. Dia kalau boleh berundur juga sebagai ketua ataupun pengerusi Pakatan Harapan. Now, DAP sebenarnya dah sedar, Amanah dah sedar. Sebab itu dalam sehari dua ni banyak kenyataan yang dikeluarkan, bukan hanya oleh Luim Guan Eng dan Muhammad Sabu, tetapi beberapa pemimpin DAP dan Amanah di pelbagai peringkat yang secara halus memberi gambaran bahawa Anwar perlu beredar. Tapi di sini saya ingin tekankan, jangan buang masa buat secara halus. Jangan cuba diplomatik dengan Anwar, cuba jaga hati dia. You are wasting your time. Diplomasi ini takkan pergi ke mana. Semua kata-kata ini akan tidak akan membuahkan apa-apa hasil, kerana Anwar tidak akan berganjak daripada kedudukan dia. Apa yang DAP dan Anwar Amanah harus lakukan secepat mungkin adalah membuat proklamasi bahawa nombor satu, mereka menolak Anwar Ibrahim. Nombor dua, mereka menerima Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai ketua pembangkang. Okey, mengapa saya katakan perlu membuat secara drastik ini? Kalau nak tolak PKR, tolak. Kalau nak tolak Anwar, tolak. Don't worry. Sokongan yang lain ada. Okey, tolak spesies Anwar ni. Sebabnya Anwar sebenarnya tidak akan berganjak dan dia sentiasa akan menipu bahawa dia ada sokongan majoriti untuk elakkan DAP dan Amanah daripada kerjasama dengan Tun. Sebabnya Anwar takut. Mengapa dia takut? Dia takut akan dihukum oleh pihak tertentu dari kerajaan. Itu yang saya dikhabarkan. Dihukum dengan cara apa? Kononnya ada kes. Okey. Jadi seandainya Anwar ni turun daripada jawatan ketua pembangkang dan Tun naik sebagai ketua pembangkang, sudah pasti sekumpulan besar gabungan pemimpin-pemimpin pembangkang akan terbentuk dan secara automatik akan disokong oleh tim B UMNO, akan disokong oleh ramai ahli parlimen PPBM dan ahli-ahli parlimen Sabah dan Sarawak, dan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang bermasalah akan tumbang. Jadi mereka ada, kononnya saya diberitahu ada pihak dalam kerajaan yang tidak ingin perkara ini dilakukan, dan mereka tahu selagi Anwar duduk sebagai ketua pembangkang, selagi itu pembangkang akan berceramuk, bergolak. Jadi biarkan dia sebagai ketua pembangkang. Sebab itulah Anwar tidak berani turun. Okey. Jadi DAP dan Amanah kena buat proklamasi dan secara paksa menyingkirkan Anwar, supaya apabila penyingkiran Anwar daripada jawatan ketua pembangkang dan pengerusi Pakatan Harapan dilakukan secara paksa, maka tidak ada pihak dari kerajaan yang mungkin mengugut Anwar ni boleh ambil tindakan, kerana mereka tahu bahawa ini adalah di luar kuasa Anwar Ibrahim.
Jadi itulah yang harus dilakukan. Dan selagi perkara ini tidak dilakukan, selagi itulah pembangkang boleh. Jangan buang masa, DAP dengan amanah saya cerita ya, jangan buang masa berbincang berkenaan pembaharuan, anjakan politik dan sebagainya. You are wasting everybody's time. Lebih baik Tun fokus kepada blok bebas kuasa ketiga dan fokus kepada perjuangan menjurus ke PRU 15 ya. Jadi itulah mesej saya hari ini. Live saya semalam, live saya hari ini, dan kemungkinan besar live saya esok akan singkat sebelum saya kembali membuat live yang berdurasi 20 minit dan sebagainya. Untuk 2-3 hari ini singkat sebab saya ada banyak perkara yang perlu dilakukan. Baik, jangan lupa sebentar lagi saya akan letakkan link kepada saluran Telegram saya di dalam ruang komen, jadi cari dan subscribe ya, dan juga artikel-artikel yang berkaitan ya. Dan sehingga kita berjumpa esok ya. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang.